Kita semua sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dapat mengenal Allah ialah nikmat yang paling besar dalam hidup ni. Sebab ada orang lalui hidup ni, dia makan minum, berjalan, diberi rezeki, tapi dia tak kenal Tuhan dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling menakutkan sekali dalam dunia ni, apa dia? Yang paling teruk sekali dalam dunia ni, kelaparan, kemiskinan, susah. Tapi apa yang lebih menakutkan pada miskin, daripada lapar, daripada sakit? Apa lebih dahsyat lagi? Yang lebih dahsyat, saya pernah tengok orang miskin minta sedekah dekat bandar-bandar kakak abang, celah-celah maaf dekat negara tertentu, negara lain, ada anjing, maaf, ada babi. Celah-celah anjing, babi tu ada orang budak-budak kecil hidup. Bukan seorang, bukan 10 orang, bukan 100 orang. Ribu orang, budak-budak kecil-kecil hidup celah-celah babi, celah anjing dalam longkang tepi jalan. Semua muka comel-comel, cantik-cantik. Kita tengok kesian, nangis. Saya pernah tengok orang miskin susah sampai macam tu sekali. Tapi ada tempat lagi susah, lagi teruk daripada tu lagi. Apa dia? Saya tengok apa yang lebih dahsyat daripada tu? Musibah yang datang. Kita takut tsunami, gempa bumi. Tapi apa yang lebih dahsyat daripada tsunami, daripada gempa bumi? Tsunami datang, habis sebuah negara, tinggal masjid je, tinggallah sikit-sikit yang lain-lain. Apa yang lebih teruk daripada tsunami, daripada gempa bumi? Tak ada siapa boleh tahan. Dia kata kami kalau buat ni, gempa bumi walaupun berapa skala Richter pun tak boleh gegar langsung dunia. Allah hantar bau sikit je, gempa bumi berapa skala Richter, dah hancur, musnah. Tapi apa lebih teruk daripada gempa bumi, daripada taufan, daripada semua puting beliung? Apa lebih dahsyat? Yang sebenar manusia takut. Orang paling takut sebenarnya mati, hari kiamat. Yang kita risau diri kita tu, mati, hari kiamat. Tapi mati dan kiamat ni tak boleh tanggung. Hari mati tu datang, mesti mati. Tak tercepat sesaat, tak terlambat sesaat. Dia sihat ke, dia sakit ke, dia kuat ke, dia siapa pun, orang besar, orang kecil. Firaun dulu dia tak nak mati, dah mati dah dia. Qarun, Namrud dulu tak nak mati. Orang bila dah sampai satu tahap, dia paling miliki semua, dia nak kalau boleh tak nak mati. Mati juga. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada mati, daripada hari kiamat? Apa yang lebih menakutkan? Perkara yang paling teruk sikit dalam dunia kakak, lebih menakutkan pada mati dan hari kiamat. Mati tu datang, hari dia datang, mesti datang. Kiamat kita semua takut. Orang cakap ustaz 2020 kiamat ke? Kiamat tu kalau kiamat mesti kiamat. Tak boleh kakak abang buat apa-apa dah. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada mati dan hari kiamat tu sendiri? Sangat menakutkan. Yang paling menakutkan dalam dunia ini ialah melalui hidup. Dan inilah sebesar-besar musibah. Perkara yang paling dahsyat sekali musibah. Lebih pada lapar, mati, miskin. Apa dia? Melalui hidup tak kenal Tuhan. Perkara yang paling teruk dalam dunia ni, hidup tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan Allah hantar semua nabi-nabi menyeru kepada yang sama. Apa dia? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apapun. Abang kakak, tuan-puan sekalian, saya tengok mana-mana tempat saya pergi, orang bila ucap syahadah ni, dia sangat bahagia. Bila ada syahadah, kita jadi orang kaya. Kaya tu kat sini. Kaya ni dekat mana? Kat sini. Ada orang miskin susah, dia ada satu roti. Adik dia ada 2 keping roti je. Dia sendiri belum makan. Satu hari tak makan. Adik dia minta, dia ambil satu roti, bagi ke adik dia satu lagi. Tiba adik dia minta lagi, dia ambil roti, dia kerat separuh, dia bagi ke adik dia. Satu roti, bagi ke adik. Adik dia nak lagi, dia pun lapar juga. Dia ambil, dia makan sikit, dia bagi lagi sikit, dia bagi kat adik dia, kat kakak dia, kat abang dia, kat mak dia. Dia makan sikit. Kenapa dia boleh bagi walaupun dia cuma ada secubit je dia belum makan? Sebab dia memiliki hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal Tuhan, kenal Allah, kita jadi orang kaya. Walaupun duit tak banyak. Kita jadi orang pemurah, bersedekah. Sebab hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati sempit, walaupun kita miliki dunia kakak, ada orang diberi kesenangan, dia banyak tolong orang lain. Ada juga orang diberi kesenangan, tengok orang miskin, benci dia. Wah, ni pemalas, ni teruk, ni tak guna, ni tak ada harapan dah, ni lantak, ni apa nak jadi, ni semua pemalas, ni tak boleh buat apa dah. Allah beritahu dalam Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Allah kata penipu dalam agama yang tak suka tengok orang miskin, anak yatim,
Bahkan tak suka tengok orang tolong orang miskin, tak suka tengok orang tolong anak yatim, tak suka tengok orang tolong orang miskin, tak suka tengok orang tolong anak yatim. Abang kakak sekalian, tuan-puan sekalian, adik-adik semua. Untuk itu, mana-mana orang bila mengenal Allah dia bahagia. Ada seorang lelaki dia balik daripada Madinah, dia berniaga tak jadi. Dia bekerja dengan orang tak jadi. Dia minang anak orang tak dapat. Dia cakap tak ada orang dengar. Dia buat apa semua tak jadi. Dia sedih. Nabi SAW pegang lelaki tadi dan Nabi kata, saudara, nak tak saya beritahu kamu kalimah? Dengan kalimah ini kamu selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Orang tadi kata, ya Rasulullah, saya dah buat macam-macam dah. Kamu kata kalimah, saya bahagia. Nabi kata, cuma dengan kalimah kamu bahagia. Laki tadi ucap syahadah. Bila dia ucap syahadah je abang kakak, hidup dia mula berubah. Dia bahagia, selamat, mulia dunia dan akhirat. Syahadah ni ialah perkara yang paling mahal sekali dalam dunia. Paling mahal, paling berharga sekali. Lebih berharga daripada segala-galanya. Tuan-puan tahu tak apa dia? Sekarang dalam hati tuan-puan semua ada syahadah, ada kalimah. Tuan-puan memiliki segala-galanya. Tuan-puan orang yang paling kaya dalam dunia. Tuan-puan ialah orang yang paling bertuah dalam dunia. Tuan-puan orang yang paling mulia dalam dunia. Tuan-puan semua sangat disayangi oleh Allah. Disayangi oleh Allah, apa lagi kita nak dalam hidup ni kalau Allah sayang kita? Kalau dia murka, marah kepada kita, apa lagi yang tinggal dalam hidup kita? Apa tuan-puan sekalian, segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nampak ni tak ada apa yang kita punya. Ni Kedah ni siapa punya Kedah ni? Wah, lambat jawab nampak. Kedah ni siapa punya? Allah yang punya. Malaysia ni siapa punya? Amerika siapa punya? China siapa punya? 18,000 pulau kat Indonesia siapa punya? Siang malam siapa punya? Bulan, matahari, bintang siapa punya? Bumi yang kita pijak ni siapa punya? Hujan tadi yang sejuk siapa punya? Cuba angkat tangan kanan masing-masing. Tangan tu siapa punya? Allah yang punya. Tangan kiri ni siapa punya? Pegang wajah masing-masing, punya wajah kita. Allah yang punya. Tak ada apa kita punya. Abang kakak, sebab tu kita tak boleh hina diri sendiri, tak boleh hina mana-mana orang, sebab Allah jadikan kita sempurna sebaik-baik kejadian. Abang kakak, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ialah sebaik-baik manusia. Nabi orang paling kaya dalam dunia. Nabi SAW, orang tengok muka Nabi je rasa tenang, bahagia. Orang dengar percakapan Nabi rasa tenang, rasa bahagia. Mana saja Nabi pergi, Nabi membahagiakan orang. Orang tengok Nabi tu tenang. Ada sekali apa jadi kat Nabi SAW, Nabi duduk depan Kaabah. Semua orang burukkan Nabi. Kata Nabi ni jahat, tak baik, begitu, begini. Semua orang burukkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita macam mana kakak? Mesti kita macam, semua orang burukkan kita. Mesti kita sedih, putus asa, malas nak buat baik. Tapi Nabi orang yang hati beliau kaya, orang kata apa pun dia tak kisah. Dia tak hidup untuk orang. Nabi Muhammad SAW hidup untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang keji kata Nabi. Jadi sampai apa dia? Orang masuk Mekah je, sampai Tufail Ad-Dawsi, ada seorang sahabat. Dia ni ketua kaum Ad-Dawsi. Dia tutup telinga. Dia ambil kain, dia tutup telinga. Tutup. Jangan dengar Nabi Muhammad cakap. Dia masuk sampai tutup telinga. Dan ramai ketua-ketua pembesar diiring oleh orang Mekah supaya tutup telinga. Jangan dengar Nabi Muhammad SAW cakap. Tutup telinga. Sampai depan Kaabah, tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki. Dia tengok je lelaki tadi, dia tanya, saudara, siapa lelaki tu? Maka orang tadi kata, itulah baginda Muhammad SAW. Dia kata, tu Muhammad. Tengok je, dia kata, itulah, ada orang kata, itulah dia. Orang ejek, itulah dia. Kalau kita mengumpat gitu kan, itulah orang kita cakap tadi. Tufail kata apa? Saya seluruh hidup saya tak pernah jumpa orang sebaik ni dalam hidup saya. Kamu fitnah, kata dia. Dia pun cabut telinga dia. Dia terus pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia pun dekat dengan Nabi dan pegang Nabi. Dia kata, saudara, semua orang cakap buruk tentang Tuan. Tapi saya nak tanya sendiri pada Tuan. Tuan ni sebenarnya siapa? Kalau kita macam mana? Itulah dia orang semua memang tak guna juga. Dah lama juga dia ni mengata aku pada dulu lagi. Tuan-tuan Nabi kata apa tu kalau saya? Tahu Nabi kata apa? Nabi kata, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Lebih kurang begitu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihi sampai may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nahmaduhu, segala puji tu milik Allah. Wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua meminta. Wa nastaghfiruhu, kepada dia kita minta ampun. Wa nu'minu bihi, kepada dia kita beriman. Wa natawakkalu alaihi, may yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri hidayah, tak ada siapa yang boleh sesatkan dia. Wa may yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri dia hidayah. Dengar je Tufail kata, ya Rasulullah, boleh tak Tuan ulang lagi sekali apa yang Tuan cakap tadi? Nabi pun ulang lagi sekali. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, segala puji milik dia. Kepada dia kita semua minta, kepada dia kita minta ampun, kepada dia kita beriman, kepada dia kita berserah bergantung, kepada dia, dialah Allah. Tufail kata, ya Rasulullah, kamu ulang lagi sekali. Nabi ulang kali ketiga. Tufail kata, ya Rasulullah, saya seluruh hidup saya tak pernah dengar perkataan begini menenangkan. Saya tak pernah dengar perkataan macam ni. Apa yang Tuan cakap ni bukan daripada mana-mana orang, melainkan Tuhan yang jadikan manusia ni. Apa jadi? Tufail pun kata, wahai Rasulullah, ajarkan saya. Nabi pun ajar Tufail, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa jadi kat Tufail Ad-Dausi? Dia telah memeluk Islam. Abang kakak, dulu cuma dengan melihat Nabi, mendengar perkataan Nabi, manusia ni rasa tenang, rasa bahagia. Itulah sebaik-baik manusia yang patut kita cintai, kita semua sayangi, rindui buat selama-lamanya. Kalau nak sayang orang, inilah orangnya. Kalau ingin termimpi-mimpikan seseorang, inilah orangnya. Kalau ingin puji, sanjung seseorang, ini manusia patut kita sanjung sampai bila-bila. Nama beliau Nabi Muhammad sallallahu